Dan kita juga ingin kongsikan dari segi statistik apa antara situasinya, statistik kes baru dan juga dari segi vaksinasi ini untuk negeri Perak, Munawar, ya. Dan kita lihat semalam Perak mencatatkan kes baharu 953 kes baharu dan juga kita berikan perhatian 14 kematian dicatatkan di negeri Perak semalam dan kita mengucapkan salam takziah kepada seluruh ahli keluarga yang terlibat. Dan seperti kita sedia maklum, negeri Perak juga merupakan negeri yang telah pun beralih ke fasa kedua. Dan kita lihat juga perincian dari segi program imunisasi COVID-19 kebangsaan di negeri Perak. Setakat ini 1.45 juta telah pun mendaftar dan lebih 916,000 yang telah pun mendapat suntikan dos pertama dengan 45 pusat PPV yang dibuka untuk pemberian vaksin ini. Dan saya pasti dari segi jumlah PPV ini sebab ia dinamik, dia sentiasa bertambah. Betul. Untuk mempercepatkan lagi pemberian vaksin COVID-19 kepada warga masyarakat. Untuk itu kita juga ingin ikuti secara langsung cerita pagi dari negeri Perak bersama Syafiq Akhir yang beritanya berkaitan dengan penggunaan gadget dan bagaimana ia memberi kesan kepada penglihatan kanak-kanak. Saksikan. Ya, baik. Terima kasih rakan penyampai di Studio Selamat Pagi Malaysia. Hari ini untuk cerita pagi di Perak, saya nak kongsikan atau kupaskan atau bincangkan sedikit mengenai kesihatan mata khususnya dalam kalangan kanak-kanak. Dan tanpa membuang masa, bersama dengan saya ketika ini adalah pegawai optometri di Ipoh, iaitu Puan Nadia Rashidia. Assalamualaikum. Selamat pagi, Puan. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Cik Syafiq. Okey, Puan. Seperti yang saya kata tadi, kita nak bincang pasal kesihatan mata. Seperti yang kita tahu, Malaysia dah lalui beberapa siri PKP, lockdown dan sekarang ni PPN. Dan dalam tempoh tu kita sedar penggunaan gadget di kalangan kanak-kanak sangat membimbangkan. Tapi apa nak buat, PDPR pun terpaksa menggunakan gadget. Tapi pada pandangan Puan sendiri, di mana tahap kesihatan mata kanak-kanak ketika ini? Jadi sebelum PKP lagi, tahap kesihatan mata kanak-kanak sudah pun berada di tahap yang membimbangkan hasil daripada penggunaan gadget yang berpanjangan. Dulu pergi sekolah, balik sekolah terus tengok YouTube, terus main game. Tapi sekarang sekolah pun di handphone, sekolah pun di alat digital dan game pun di alat digital. Jadi kesan peralatan digital terhadap mata kanak-kanak dah menjadi 2 kali ganda hingga 3 kali ganda lebih teruk lagi daripada sebelum PKP itu. Okey, dalam tempoh kita PKP dan siri lockdown ni dah hampir 2 tahun, apa yang akan memberi kesan pada mata kanak-kanak? Dan mungkin kita dah ada data ataupun secara global mengenai penjagaan mata kanak-kanak ni. Ya, betul. Jadi mengikut ada satu kajian yang telah dilakukan di Amerika Syarikat, dijangka, ini adalah data sebelum PKP lagi, dijangka pada tahun 2024 orang yang mempunyai rabun jauh akan menjadi 20% daripada populasi. Itu adalah sebelum PKP, sebelum adanya COVID pun. Jadi research yang terkini daripada data itu ia akan meningkat 3 kali ganda daripada data yang asal. Jadi pada tahun 2024 dijangka 60 hingga 80% populasi akan mempunyai rabun jauh. Dan ini adalah hasil daripada kurangnya keluar daripada rumah, hasil daripada terlalu lama dalam indoors. Secara umumnya, mungkin Puan boleh kongsikan berapa lama sebenarnya yang kita disarankan untuk berdepan dengan teknologi ataupun gadget ini, dan di peringkat mana usia kanak-kanak akan memberi kesan pada masa akan datang? Jadi sebenarnya kanak-kanak di bawah usia 2 tahun, World Health Organization menyarankan tiada pendedahan terhadap gadget langsung, ya, tiada pendedahan langsung. Tetapi bawah 10 tahun 2 hingga 4 jam tu sudah dikira maksimum. Tapi kita pun tahu PDPR sekarang dan mengaji lagi dan segala co-curriculum activity pun dilakukan secara online, secara atas talian. Jadi saranan saya
Walaupun ini jauh daripada apa yang disarankan oleh World Health Organization, kita pun tahu PDPR lebih panjang daripada 4 hingga 6 jam. Jadi bagi saya saranan kepada ibu bapa, kurangkan sehabis boleh. Maksudnya dah habis kelas online, game tu mungkin selain daripada gadget. Dan kalau boleh lebih jauh gadget tu lebih baik. Kalau handphone, kalau ada iPad ataupun tablet lebih baik daripada handphone. Kalau ada PC ataupun laptop lebih baik daripada iPad. Kalau ada TV lebih baik lagi. Okey, akhir sekali, bagaimana kita nak bagi tahu pada ibu bapa sekarang ni yang gadget ni akan memberi kesan pada mata kanak-kanak dan mereka perlu mengambil langkah seawal mungkin? Ketahuilah, once anak tu dah ada rabun jauh, kita dah tak boleh patah balik. Tak ada ubat untuk kita kurangkan power anak-anak tu tersebut. Oleh itu, ibu bapa perlu ambil inisiatif awal untuk kurangkan, ke barangkalian anak tu ada rabun jauh daripada tahap awal lagi. Kurangkan gadget. Kalau boleh, kalau ada laman, pergilah keluar untuk kena cahaya matahari dan sebagainya. Dan cahaya matahari itu, dia memang ada research yang mengatakan bahawa pendedahan terhadap cahaya matahari boleh membantutkan progres rabun jauh itu. Okey, baik. Terima kasih atas perkongsian info yang bernas tu tadi. Jadi, saya kira setakat ini dulu perkembangan yang dapat saya kongsikan dari Perak hari ini. Kita kembali bersama dengan rakan setugas di studio Selamat Pagi Malaysia. Silakan. Terima kasih Syafiq atas laporannya. Ini merupakan satu perhatian yang perlu dibawa kepada ibu bapa dan juga penjaga. Cuma itulah dari segi transisi untuk merenggangkan anak-anak ini dengan gadget itu bukan satu proses yang mudah, dengan tangisan, jeritan dan kadang-kadang discussion ataupun perbincangan yang sangat panjang. Tapi apa yang kita dengarkan tadi, kata pegawai optometris tadi, sekali dah rabun tu ia akan memberikan komplikasi yang lebih banyak dan memang kita tahu ada LASIK, surgery dan sebagainya, tapi itu akan memakan kos yang sangat tinggi. Betul tu, dan itu yang perlu kita berikan perhatian khususnya dalam tempoh pandemik COVID-19 ini. Kita sedia maklum proses PDPR berlaku dari rumah dan juga kebanyakan menggunakan gadget untuk melaksanakan PDP di rumah. Jadi peranan ibu bapa sangat penting untuk memastikan kesihatan mata kanak-kanak tidak terjejas akibat penggunaan gadget yang secara berlebihan ini. Baik.